الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Malam ni hadis yang ke-464. Sambungan daripada bab baru ni, iaitu kelebihan mendengar dengan penuh perhatian Al-Quran yang dibacakan dan meminta orang lain itu membacanya daripada hafalannya itu untuk didengari dengan penuh perhatian dan tangisan ketika membaca dan tadabbur. Hadis berikut ni daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Alqamah qala kunna bihims faqara Ibnu Mas'ud surah Yusuf faqala rajulun ma hakadha unzilat qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanta wa wajada minhu rihal khamri faqala atajma'u an tukazziba bi kitabillah wa tashrabal khamr fadarabahu al-had. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud, hadis daripada Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud daripada yang diriwayatkan melalui Alqamah. Dia asal kitab ni dia ada banyak kritikan juga. Jadi daripada Alqamah tu, Alqamah ni tidak sahabat, Alqamah ni anak murid pada Ibnu Mas'ud. Daripada Alqamah katanya, kami berada di Hims. Hims ni di Syam. Bahasa moden ni apa tak ingat dah. Di Hims, di Syam tu, di sebelah Syria. Ibnu Mas'ud membaca surah Yusuf. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, bukan lagu ni, surah ini diturunkan. Mana dia kata tak betul baca Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, aku telah membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu ni lah. Mana yang aku baca ni, kalau kamu kata tak betul, sebenarnya aku baca ambil daripada Nabi ni. Aku baca depan Nabi ni. Qara'tu ala Rasulillah, mana aku baca depan Nabi, mana Nabi dengar. Jadi tiba-tiba kamu pula kata tak betul. Jadi orang tu kata ahsan, tak betul dah. Baru yang ngaku. Jadi bila-bila orang tu duk kecek tu, Ibnu Mas'ud mendapati pada mulut orang tersebut tu bau arak. Mabuk dah yang ni. Maka Ibnu Mas'ud berkata, atajma'u, kamu ni dahlah minum arak, kamu nak mendustakan pula kitab Allah. Jadi adakah kamu minum arak, kemudian kamu ni pula nak tambah lagi tak percaya kepada Al-Quran, tolak bacaan Al-Quran. Jadi hak nak yang dikenaki daripada hadis ni, iaitu hak Ibnu Mas'ud kata aku baca depan Nabi. Tu maknanya Nabi suruh dia baca. Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca di hadapan dia. Jadi Ibnu Mas'ud sebut kalau dia baca surah Yusuf tu, bila mana ada orang kata tak betul baca Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kata ni aku baca depan Nabi. Jadi yang dimaksudkan dengan hadis ni, apa letak di bawah tajuk ni, iaitu Nabi minta dia baca. Jadi seperti yang kita bincang baru ni,
Al-Quran itu ibadat dengan Al-Quran ni sama ada kita baca sendiri ataupun kita suruh orang lain baca, kita dengar. Dan dengar tu dengan penuh perhatian lah. Kemudian satu masalah di sini berkenaan dengan macam mana Ibnu Mas'ud ni dia menghukum orang ni dengan hukuman hudud. Kerana orang ni minum arak, orang ni tak ngaku pun. Maknanya dari segi kaedahnya, kalau seseorang tu bau arak daripada mulut dia, dah, adakah boleh kita nak kata dia minum arak? Dengan erti dia ngaku atau tidak ngaku, kita kena hudud dia. Hudud dia tu 80 sebatang. 80 kali sebab. Jadi dalam masalah ni mengikut mazhab Syafi'i tidak memadai, tak cukup. Tak cukup. Maknanya kalau bau arak daripada mulut seseorang, kita nak tuduh dia minum arak, tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab kemungkinan dia salah. Salah. Tukar. Ramah tukar. Kadang-kadang air mak lah. Air mak tu dulu banyak di supermarket. Dulu ni tak tahu air mak tu dah, kita tengok dia tulis mak gitu ya. Tapi kila-kila kasbah, tak mabuk minum. Jadi boleh dia tukar lagu tu lah. Dia tukar. Dia tukar. Dia ingat kau air tu air mak, air gandum biasa ni. Rupa-rupanya arak. Jadi boleh jadi dia istibah, dia terkeliru. Boleh jadi juga dia dipaksa oleh orang. Jadi kita nak tuduh dia minum arak, tak boleh. Tuduh tak ada bukti, bahaya. Kalau tuduh orang lain zina tak ada bukti, 80 sebab atas belakang, tak ada pasal-pasal. Jadi tidak memadai seseorang tu bila bau arak pada mulut seorang lagi, dia nak tuduh orang tu minum arak. Dan hakim juga tidak boleh buat keputusan berdasarkan kepada bau tu. Tidak memadai. Cuma di sini sebab apa Ibnu Mas'ud ni menjatuhkan hukuman hudud ke atas lelaki ni? Sebab apa? Pertama sekali, Ibnu Mas'ud ni layak ke tidak nak menjatuhkan hukuman hudud? Tu mula-mula. Dari segi politik Islam ni, dari segi pemerintah Islam, kalau kita memerintah lah, kalau kata Kelantan, nak buat hukum hudud, tak boleh. Sebab Kelantan ni di bawah Malaysia. Dia kena pemerintah tertinggi. Tok Ngulu nak melakukan hukum, melaksanakan hukum hudud ke atas orang kampung dia, tak boleh juga. Sebab wilayah dia tu wilayah kekuasaan yang terhad. Sekadar Tok Ngulu, sekadar menteri besar, tak boleh. Apatah lagi ketua parti, ketua Jemaah Islam, katalah parti PAH, nak melaksanakan hukum hudud atas ahli dia. Dia kata tekak tunggu, tak boleh. Dah kerajaan pusat tak lulu. Tak apa, kerajaan pusat tak boleh laksanakan hukum hudud, tak apa. Kita sendiri nak laksanakan hukum hudud atas ahli kita, tak boleh juga. Dia kena ada kuasa. Itu sipil dia. Jadi di sini Ibnu Mas'ud di sini, dia adakah dia sebagai khalifah? Tidak. Tidak. Kerana dari segi dia sebagai khalifah tu tidak layak. Dia tu tidak sebagai khalifah, maka tidak layak dia melaksanakan hukum hudud. Dia atas kapasiti peribadi, tak boleh. Tetapi dia tu atas kapasiti naib ataupun gubernur yang dilatih oleh khalifah, boleh. Maknanya katalah pada waktu tu khalifah tu duduk di Madinah, beliau telah dihantar oleh khalifah, katalah masa tu Sayyidina Umar. Jadi bila Sayyidina Umar hantar dia, maka segala hukum-hukum syarak dia kena buat lah. Dia sebagai gubernur pada waktu tu, dia sebagai gubernur pada waktu tu, dia boleh melaksanakan, menjatuhkan hukum hudud ke atas orang yang bersalah. Sebab dia ada wilayah.
Ada peruntukan, ada kekuasaan, boleh. Kemudian di sini macam mana Ibnu Mas'ud ni, sebab riwayat ni menyebut bila dia bau arak tu, dia berkata kamu minum arak dan kamu kena sebab. Jadi mana kita kata saksi, mana dikatakan sebagai kita kata pengakuan. Sebab tuduh orang ni kalau kita bau dah tak cukup. Bau arak tu dia kena ada saksi. Saya tengok dia minum arak. Kena 2 orang saksi membuktikan bahawa dia minum arak. Ataupun hak mudah sekali dia mengakulah. Sini riwayat ringkas. Riwayat ni ringkas. Jadi tentu sekali orang ni mengaku. Dalam riwayat Muslim ada menyebut Ibnu Mas'ud kata, "Mu jangan pergi mana. Tunggu." Jangan beralih tempat, tunggu. Maknanya bukan kata dia bau tu pak timbuk lalu 80 sebab. Tidak. Maknanya ada proses. Cuma bila cerita ni ya ringkas lah, tak kira kita nak ayat cerita kita gini. Dah, benda besarnya tengok aksiden berlaku. Jadi kita ayat saya tu rumah tu mandi-mandi pakai baju, dah. Kunci pagar, kunci pintu rumah, kunci pagar, tak cerita betul orang pakai hot point butil lah ni. Jadi ni riwayat ringkas. Jadi mengikut dalam perbincangan fiqh mazhab tidak kena kepada pengakuan. Iktiraf, orang itu mengaku. Tidak sama ada mengaku daripada orang bersalah ataupun ada 2 orang saksi yang memberi keterangan. Kalau zaman ni dia ada teh dia tu. Ni teh atas dahi dah. Ni teh baca alkohol dalam tubuh. Jadi hak tu semata-mata teh tu dah tak cukup. Tetapi berdasarkan kepada qarinah. Qarinah lagu mana? Pukul 3 pagi, 4 pagi. Dah. Lepas tu mata pun merah-merah. Dah. Itu dia yang ngaku dah. Mana dia pun tak boleh nak dalih, tak boleh nafi. Sebab apa? Sebab keadaan mana kita kata qarinah, mana pukul 3 pagi, jalan pun mutaitik dah gapo semua. Jadi itu sudah memberi satu qarinah yang kuat bahawa orang ni memang minum arak. Pertama-tama ni boleh kesal. Dah, tak ada SOP kelak malam. Contohlah. Mana boleh dikesal orang ni di mana-mana. Boleh ada saksi sebab orang minum di bar ni dia ada apa? Dia ada sains-sains dia. Lepas tu sains-sains dia ni fasik belaka kalau kira minum arak. Jadi bila gitu dia tidak jadi saksi dah, dia kira semua tu kira ngaku. Saya ada sekali minum dengan dia. Jadi ngaku dah tu. Bukan kata saya memberi saksi bahawa dia minum arak. Jadi dari segi persaksian tidak diterima sebab fasik dia tu. Tetapi bila dia kata saya minum dengan dia, jadi mengaku, semua tu dikira mengaku belaka. Tu masalah hudud ada sikit sini. Kemudian babu fadlil Fatihah wa khawatimi suratil Baqarah wa hathi ala qiraatil ayataini min akhiril Baqarah. Hadis Abi Mas'ud Al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Riwayat daripada Abu Mas'ud Al-Badri katanya 2 ayat dari akhir surah Baqarah, sesiapa yang membaca kedua-duanya itu pada satu malam memadai baginya. Jadi bab ni apa? Panjang. Dalam bab ni ada beberapa perkara. Pertama, kelebihan baca Fatihah. Yang kedua, kelebihan penutup surah Baqarah. Dan anjuran supaya membacanya. 3 poin ada.
Tapi hadis tu ada saja. Hadis tu ada saja, iaitu gesaan supaya membaca penutup dua ayat yang merupakan penutup kepada surah Baqarah. Itu saya ada. Jadi mana kelebihan surah Fatihah di sini? Dalam hadis ni tak, dalam bab ni tak ada. Dalam bab ni tak ada. Hadis tentang menyebut kelebihan surah Fatihah. Jadi apa tak ada ni? Dia gini. Oleh kerana kita Al-Lu'lu' Al-Marjan ni satu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dia himpun di sini, dia pilih hadis Bukhari Muslim hak sepakat oleh mereka berdua sahaja. Kalau hadis Bukhari saja tak ambil, hadis Muslim saja tak ambil. Jadi dia ambil yang disepakati, yang diistilahkan sebagai muttafaqun alaih. Itu yang pertama. Yang kedua, susunan ni, bila kitab ni ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, salah seorang ulama hadis yang yang berasal dari Mesir. Kalau orang ngaji Arab ni, orang ngaji agama ni akan tahulah Muhammad Fuad Abdul Baqi tu orang hak mula-mula tulis Qamus Al-Quran. Mana indeks Al-Quran. Kita nak cari ayat Quran ni duk mana? Darabah tu duk mana? Dia tulis surah-surah gapo. Nak kesal duk mana? Surah gapo? Memang kena guna, terutama orang tidak hafiz Quran, dia kena guna Qamus Muhammad Fuad Abdul Baqi ni. Jadi Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ni dia tulis kitab yang menghimpunkan Sahih Bukhari dan Muslim sahaja. Bila dia buat kitab ni, oleh kerana dia nak jaga Muslim dan Bukhari ni, dia buat lagu mana? Dia ambil tertib kitab ni mengikut tertib kitab Muslim, dan lafaz hadis Bukhari. Lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian bila dia ikut tertib Sahih Muslim, jadi tajuk tu pun dia tupai ambil oleh Imam Nawawi. Jadi tajuk tu ada tajuk, tetapi bila tidak cukup syarat, maknanya tidak cukup syarat dia, maknanya hadis tu hanya riwayat Muslim saja, jadi dia tak boleh hadis di bawah bab itu. Katalah hak dalam Sahih Muslim tu ada 5 hadis, 5 perkara. Hak ada dalam Sahih Bukhari ada 3 je. 2 tu hak Muslim saja. Jadi hak tu tak ada sini. Hak 2 tu dia tak sebut sini sebab tak cukup syarat dia. Sebab itu hanya riwayat Muslim, tidak riwayat Bukhari. Itulah lebih kurang. Kalau kita fikir apa tidak ada kelebihan hadis tentang kelebihan Fatihah di sini, sebab hadis itu tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Sebab tu tak ada. Hanya ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya 2 ayat, la ayatan, lam tu dipanggil lamut taukid. Sesungguhnya 2 ayat di akhir surah Baqarah itu, sesiapa yang membaca kedua-duanya itu pada satu malam, memadai baginya, padan. Jadi ayat mana ni? Amana Rasul. Amana Rasul dengan la yukallifullah. Jadi surah Baqarah ni panjang. 286 ayat panjang. Tapi kita biasa bacanya 3 tepat. Awal 5 ayat yang pertama, lepas tu ayat kursi, lepas tu ayat ni lah. Itulah kita biasa baca semuanya. Nak baca surah Baqarah, dah 3 juz lebih, 2 juz lebih, 2 juz 4 lah. Lepas kat lah semalam ni. Tapi kelebihan baca tu, syaitan tidak dapat masuk rumah orang baca surah Baqarah, dan ahli-ahli sihir tidak dapat mengenakan sihir kepada ahli keluarga. Ahli keluarga di mana rumah itu dibaca surah Baqarah, itu kelebihan dia. Jadi 2 ayat daripada akhir surah Baqarah ni, ini adalah ayat yang istimewa. Yang mana
ayat seperti ini tidak terdapat dalam kitab yang terdahulu. Tak ada. Ini maknanya keistimewaan untuk umat ni yang terkandung di dalam akhir dua ayat ni, yang terkandung dalam dua ayat yang terakhir daripada surah Baqarah ni. Berkenaan dengan makna, kalau seseorang itu membaca pada satu malam, cukup baginya tu cukup gapo? Ada kata cukup ni dengan arti siapa-siapa baca dua ayat ni pada dah malam tu untuk dia kalau dia tak bangun semaya malam, baca dalam semaya pada dah. Maknanya katalah dia tak cekap nak bangun semaya tahajud malam tu, jadi dia bacalah surah dua ayat ini. Dia baca Amanar Rasul, mana pada dah, tak apa, mana pahala tu besar. Bukan kata aku baca dah tak payahlah sekian semaya tahajud, tidak. Maknanya kira-kira memadai dah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Badri, daripada Nabi SAW, man qara'a khatimata suratil Baqarah ajza'at anhu qira'atul lailatin. Sesiapa yang membaca penutup surah Baqarah, memadai baginya itu baca malam tu. Mana kalau malam tu dia tak ngaji, dia ngatuk sangat, dia baca dua ni je pada dah, tak apa dah. Tapi kaedah ni kita kena ingatlah, kaedah ni dari segi pahala. Bukan kata malam-malam aku baca Quran pada tengok ni dah. Dah, maknanya dari segi pahala tu boleh kira banyak dah lah. Besar dah ganjaran. Dia macam Qul wallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Kalau Nabi kata surah Al-Ikhlas tu, Qul wallahu ahad tu 1/3 Quran, menyamai 1/3 Quran. Jadi kita 3 kali baca Qul wallah, tak apa aku khatam dah Quran hari ni. Dia 1/3 baca sekali 1/3 Quran dah. 2/3 sebuti Quran. Ada itu dari segi pahala. Jadi kalau gitu khatam nak hari lah, okey, 4 kali sehari khatam, tidak, itu dari segi pahala. Ibarat kita nak makan durian lah, nak beli durian sebutir tak ada piti dah. Betul lah, ada kita kata aiskrim durian, kedai ada aiskrim durian, boleh terada durian, tak apa dah, sekadar tu yang boleh rasa-rasa. Jadi bolehlah pahala jenis tu, tu lebih kurang. Ada juga yang kata memadai ni dari segi mana? Mana secara mutlak lah. Mana malam tu kalau dia tak baca Quran, sama ada dalam semaya ataupun luar semaya, dia baca ni tak apa dah. Katalah kita sepatutnya sebelum tidur malam ni baca surah ke apa? Tabarakalladzi biyadihi, surah Al-Mulk. Jadi kalau kita letih tak cakap ngatuk, baca 2 ayat ni memadai dah baca kita untuk hari tu. Ataupun memadai ni mana memadai dari segi i'tiqad. I'tiqad, maknanya untuk kita berakidah dah, kita sebagai seorang Islam yang mentauhidkan Allah SWT, yang kena beriman dengan segala apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Kalau kita nak khulasah kesimpulan kepada ajaran Al-Quran, ajaran tauhid, pada dah dengan 2 ayat ni. Sebab apa? Sebab kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi amanar rasul tu dah satu bahagian tadi berkenaan dengan akidah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan malaikat. Kemudian waqalu sami'na wa ata'na. Ni kesimpulan daripada amalan. Maknanya kita dengar apa yang diwahyukan
oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, kita dengar Quran, kita dengar arahan Nabi, sami'na wa ata'na, dan kita patuh. Itu panggil kesimpulan kepada ajaran Islam. Mana kalau kita nak faham Islam, baca akhir surah Baqarah, memadai. Memadai dah. Jadi kafatahu maknanya memadai dari segi orang tu nak faham apakah usul akidah dan juga prinsip dalam kita beragama. Maknanya kita kena dengar dan taat. Begitu juga kalau kita nak faham dari segi sifat-sifat Allah Ta'ala, dalam ni juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah Ta'ala ni rahmat dia tidak mahu menyusahkan kita ni. Hak dia suruh kita buat tu tidaklah luar daripada kemampuan kita. Hak benda yang kita boleh buat. Itu sifat rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini orang panggil prinsip bertanggungjawab. Maknanya kita, bila kita berusaha, kita kena tanggung. Bila kita berusaha, kita akan dapat hasil daripada kita usaha. Kita dapat pahala ataupun kita dapat dosa. Prinsip pembalasan. Ada dalam ni. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian lepas pada tu berjujuk doa. 10 ke berapa? Hamba tak ingat. 10 Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kita minta doa dengan Allah Ta'ala. Doa dari segi kita, oleh kerana tanggungjawab tadi la yukallifullah tu maknanya Allah Ta'ala bebankan kepada kita kena laksanakan hukum agama ni. Dah. Jadi ada alik kita ni kelemahan. Maknanya alik Allah SWT tu hukum-hukum dia beri pada kita tu, hak benda kita boleh buat belakang. Cuma ada time tu kita tak boleh buat. Disebabkan kita demam, sakit, kita musafir, zaman pandemik ni. Dah. Mana kalau kira sah kita ni, tak kena aku ni. Tetapi oleh kerana ada sebab lain menyebabkan kita tidak dapat menyempurnakan sah, jadi kita minta maaf lah. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau salah, kalau tersalah, katalah salah, kita istihad lagu ni. Salah, kalau kita salah, maknanya sepatutnya kita kena mari dah jemaah. Tapi oleh kerana istihad, pemerintah kata tak boleh mari jemaah. Jadi kita mintalah keampunan daripada Allah SWT kalau ada tersalah dalam kita memahami ataupun menafsirkan nas. Jadi dalam doa tu semua tadi kita minta dengan Allah SWT, yang mana kesimpulan tadi kita nak masuk syurga dan kita nak dapat kemenangan, wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita nak dapat kemenangan, maknanya kita nak dapat kemuliaan duduk atas dunia ni, tidak kata di bawah penindasan orang-orang kafir. Jadi mana kalau kita baca dua ayat ni, mana memadai kepada kita, maknanya memadai kita boleh faham dah gapo falsafah agama Islam tu ada. Maknanya kalau kita kena kaji lah, kena kaji berjuru. Kalau kita perhatikan, kalau surah-surah tertentu ni Nabi SAW menyebut kelebihan, kelebihan baca banyak mana, bila, pada hari mana, maka pada ketika itu kita kena beri perhatian kepada makna dia. Jangan duk baca saja. Sebab ada benda Nabi nak tekan tu, nak suruh kita baca sama Nabi ayat kelebihan. Jadi isi kandungnya dia tu takkanlah saja-saja. Ada kelebihan surah Tabbat Yada. Bukan kita nak menafikan kelebihan dia sebagai Al-Quran. Dari segi makna tu, adakah perintah daripada Nabi kena baca Tabbat Yada ni 10 kali ke 40 kali ke? Tak ada. Sebab apa? Sebab makna dia tu dia ada makna yang tersendiri, makna yang lebih khusus. Adapun surah Al-Mulk, surah Sajadah, surah Al-Insan, surah Yasin ke, surah dua ayat ni, dia ada kelebihan hak khusus, dia ada kelebihan hak umum. Jadi hak kelebihan umum dia tu maknanya makna, kalau dalam istilah agak ada makna kulliyah, benda-benda prinsip dalam agama. Jadi sebab itulah ada arahan daripada Nabi kita baca banyak
Baca nak malam supaya benda tu masuk lekat molek dalam hati kita. Supaya kita kaji. Kalau kita kaji surah Al-Mulk tadi, dah baca selesai ayat. Apa yang Nabi tekan sangat tu baca nak malam. Bapa disebutkan surah ni dapat menyelamatkan orang tu daripada azab kubur. Jadi kelebihan yang disebut oleh Nabi tu bukan semata-mata kelebihan, tapi ada benda. Supaya kelebihan orang duduk belakang email, dia bukan saja-saja orang boleh duduk depan belakang email ni dia boleh pahala semata-mata, tidak. Mana gapo-gapo dia. Mana dari segi nak betul email pun dia juga, dari segi masyarakat pun dia kira orang terkehadapan. Kalau orang cari nak pitih nak butek, mana dia juga. Mana orang terkehadapan dalam masyarakat. Dari segi nak ajak tengok orang ziarah orang sakit, mana dia juga. Berkata dia soh depan dia, lepas tu tanya gotong royong dia tak ada. Berbuk nak duduk soh depan. Tapi dari segi kerja kewajikan tak ada. Dia kena faham pasaport. Pasaport berapa kelebihan tu duduk belakang email, duduk soh yang pertama. Soh pertama, soh kedua, soh ketiga tu hak benda besar. Tapi janganlah kita kata aku ni jenis gini ni duduk belakang-belakang lah. Ada. Tu bukan maksud aku tu. Bab berikut. Ada lagi. Ada juga yang kata memadai dari segi mana? Mana kalau dia nak menolak gangguan daripada jin, gangguan daripada manusia yang jahat, maka dia bacalah. Mana ayat ni juga sebagai jampi. Mana kalau dia nak tolak gangguan daripada makhluk-makhluk halus, daripada syaitan dalam rupa manusia ni, manusia yang berhati syaitan ni, dia baca dua ayat ini. Kemudian babu fadli man yaqumu bil Quran wa yu'allimuhu wa fadlu man ta'allama hikmah min fiqhin aw ghairihi fa'amila biha wa 'allamaha. Ini bab kelebihan orang yang melaksanakan tanggungjawab Al-Quran yang ada pada dirinya itu dengan dia mengajarkannya. Dan kelebihan orang yang mempelajari hikmah yang terkandung di dalam pemahaman Al-Quran dan lain-lain, lalu dia beramal dan mengajarkannya. Jadi kesimpulan daripada tajuk panjang ni, maknanya kelebihan orang yang mengikut kelebihan orang yang menunaikan tanggungjawab dia terhadap Al-Quran. Tanggungjawab kita terhadap Al-Quran dia banyak. Yang pertama, kita kena belajar. Yang kedua, kita kena belajar, kita kena belajar, kita kena baca, kita kena mengajar, kita kena tadabbur, dan yang keempat, kita kena sebarkan ajaran dia. Hadis Ibn Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahul Quran fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad melainkan pada dua benda. Mana tidak ada hasad, tidak ada dengki. Maknanya dengki ni tak boleh, kecuali pada dua perkara. Itu orang yang Allah SWT kurniakan kepadanya itu Al-Quran. Mana Allah Ta'ala beri Quran kepada dia, maka dia membacanya itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Maknanya dia sentiasalah, selalu membaca siang dan malam. Dan orang yang Allah SWT memberikan kepadanya itu harta, lalu dia membelajarkannya itu siang dan malam. Mana wis semua. Jadi hadis ni ada beberapa perkara. Yang pertama, tidak ada hasad dengki. Mana tak boleh hasad dengki. Mana asal hukum asal ni dengki tak boleh.
Cuma di sini dibenarkan pada dua perkara. Dalam hadis yang lain, Nabi kata innal hasada la yakulul hasanat kama takulun naru hataba. Sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan seperti mana api itu membakar kayu. Jadi orang yang ada dengki ni, mana amalan dia tak lekat, tak ada, kosong. Jadi jenis pesing lagu ni pesing orang murtad. Orang murtad kan, bila orang tu beriman dah beramal soleh, tiba-tiba dia murtad, habis gugur, lebur habis amal kebajikan dia, sia-sia. Jadi kalau kata api makan kayu, mana tinggal habu, habu agak. Jadi amalan orang yang ada hasad ni dah, Nabi kata sia-sia. Maknanya hasad itu merosakkan amal, menyebabkan amal itu tak ada nilai gapo-gapo di sisi Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan daripada ni, hasad dengki ni mana di antara dosa besar. Jadi bila dosa besar, mengapa di sini Nabi membenarkan pula dengki kepada dua orang ni tak apa? Yang pertama, di sini Nabi nak menunjukkan kepada kelebihan dua golongan ni, sehingga kalau dengki dalam bab ni tak apa. Cuma dengki ni dia ada berapa makna. Dengki hak Nabi marah tu, lagu mana hak Nabi marah ni? Maknanya orang tu dengki hilang nikmat daripada orang tersebut. Hak ni hak biasa kita dengar. Mana dengki hak talih ni, orang tu ada nikmat, kita nak nikmat tu tak ada. Maknanya biasa saja, mana sanggup saja berlaku. Dia tak ada, kita tak ada. Supaya kalau cerita Melayu dulu, lah ni pandai juga tak. Berebut perempuan. Saya dia hak gawe hak dia nak ni, saya dia jadi gawe saya dia. Perempuan hak dia nak ni jadi gawe saya dia. Jadi dia pun buat kan? Ya sahih. Dua-dua tu mati. Saja berlaku. Puas hati. Puas hati. Hatu dikatakan dengki tu. Maknanya sayang dia ada gawe, dia tak ada. Jadi itu maknanya kejahatan. Maknanya kalau orang tu kaya, senang mewah, kita pun guna ilmu guna menyebabkan orang tu muflis. Apa kita suka, pasti kita boleh ke apa? Tak ada ke apa? Puas hati. Puas hati. Mana tak boleh tengok orang senang. Jadi hasad di situ dengan erti seseorang tu nak nikmat yang ada pada saudaranya tak ada. Itu dengki tak boleh. Dengki lagu ni tak boleh, termasuk dosa besar. Sebab apa? Sebab seseorang tu tidak redha dengan takdir Allah Ta'ala untuk saudara dia. Yang besar dosa hasad ni, sebab orang tu tidak dapat menerima takdir Allah Ta'ala untuk orang lain. Takdir ni, kalau Allah Ta'ala tetapkan untuk diri kita, kita tak redha, tak beriman kita. Seseorang tu nak jadi seorang yang beriman, dia kena terima apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah SWT pada dia. Kalau dia tak ada jodoh ke, dia tak boleh anak ke, anak dia lelaki belaka tak ada perempuan ke, anak dia perempuan belaka tak ada lelaki ke, dia ada anak seorang aja, jadi dia kena redha. Dia bapa beranak jadi lelaki, sedangkan dia nak perempuan, dia tak redha. Jadi tak beriman orang tu. Jadi seseorang tidak redha ketetapan Allah Ta'ala untuk diri dia, ini dikira sebagai tidak beriman. Apatah lagi orang tu dia tidak redha ketetapan Allah Ta'ala untuk orang lain. Jadi kalau orang tu beli kesenangan, memang rezeki dia lah, takdir Allah Ta'ala untuk dia. Jadi kita nak dengki buat apa ni? Jadi hak tu hak Nabi marah. Sebab dia menetapkan semua ni, dia dapat, kita tak dapat Allah. Hak tu tidak dibenarkan. Jadi hak Nabi maksudkan di sini bukan hak tu. Tidak ada dengki di sini, maknanya tidak ada orang panggil masuk dengki sini, makna dengki hak yang dibenarkan di sini kalau dari segi berlomba-lomba.
Deki aku tengok dia rajin ngaji dah, nak ngaji atas. Pas dia ngaji, oh dia biar aku ni. Maknanya kita tak senang tengok orang tu buat kebajikan, kita pun buat atas. Jadi hak ni dia panggil bab fastabiqul khairat. Bab berlomba-lomba buat kebajikan. Mana kalau orang tu buat kebaikan, kita pun tak sedap duduk, naik angin atas. Jadi kita pun nak buat tanpa kita usik dia. Kita kata boleh demo buat kebajikan, kawan atas nak buat kebajikan. Tak, kita buat atas. Kalau dia derma bahagia apa seming, kita derma bahagia pasir. Mana badi ni orang panggil berlomba-lomba. Ataupun dalam satu istilah lagi dia panggil ribtah. Maknanya kita tak kacau. Maknanya anjuran sebenar daripada Nabi di sini supaya kita ni berlomba-lomba, pakat buat. Tidak kata padanya dia dah. Padanya dia lah. Tak aja menang kita dengan dia. Lok dia. Tak sih aku tu, Nabi tak sih aku tu. Nabi nak suruh sama naik. Nak suruh sama naik. Mana kalau orang tu buat, orang tu rajin ngaji dah, kita pun biar rajin ngaji juga. Kalau orang tu rajin derma, kita pun rajin derma juga. Itu maksud Nabi di sini, nak supaya kita ni berlomba-lomba dalam buat kebajikan. Dua perkara di sini, kelebihan orang yang ada ilmu Al-Quran. Jadi Nabi kata di sini, rajulun atahullahul Quran, seorang lelaki yang Allah Taala berikan Quran kepada dia. Maknanya di sini Quran ni dah, kalau orang tu boleh, memang tu hewi pada dia. Bukan kata aki aku pandai ni, aki aku rajin ni, tu yang boleh ngaji Quran, boleh ingat Quran ni. Tak boleh. Nabi ayat ada di sini, orang yang Allah Taala berikan Al-Quran kepada dia. Maknanya kita kena faham bahawa ilmu Al-Quran yang kita dapat ni, kalau tidak kerana kurniaan daripada Allah Ta'ala, kita tak layak ataupun kita tak mampu. Hal ni semua ni taufik daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak kata botai kita, botai rajin aku, cerdik aku, tak boleh. Kita kena letak ini pemberian Allah Ta'ala. Kemudian bila kata pemberian Allah SWT, kita kena hargailah. Jangan buat tak cara. Sebulan sekali baca Quran. Lepas tu malah baca. Tak boleh lah. Sebab ini kurniaan Allah Ta'ala. Jadi sifat orang ni patut badi berlomba ni, dia baca siang dan malam. Baca semua. Bukan kata 12 jam pagi, 12 jam siang, 12 jam malam. Tak, maknanya ada semua. Berterusan. Kalau tak malas siang, gitulah. Ataupun malas atas, siang atas, ada semua. Kemudian hadis ni akan berulang sekali lagi pada hadis 467. Kita berhenti setakat itulah. Sebab ada lagi, ada benda, banyak benda juga hadis ni. Sebab hadis ni hadis yang penting. Setakat sajalah untuk minggu ni. Minggu depan tu raya dah. Raya cantik minggu depan. Setakat saja, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.